Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan SLG 204, kumpulan terakhir untuk peserta tahap sulung. Okey. So hari ini merupakan hari yang giliran anda untuk membentangkan pra-projek kumpulan anda. Sebelum saya serahkan kepada pihak yang berkenaan, saya ingin maklumkan bahawa pembentangan ini adalah dirakam. Kita membuat rakaman, so anda boleh lihat balik rakaman sesi pembentangan ini serta komen-komen yang akan diberikan oleh guru penilai selepas inilah. Okay. Dan guru penilai yang akan menilai projek kamu adalah saya sendiri, iaitu Cikgu Hasnan Salim, dan sekiranya dalam tempoh pembentangan ini ada beberapa orang guru penilai yang masuk, mereka juga akan dijemput untuk memberikan penilaian mereka lah. Okay. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan SLG 204 untuk membentangkan sesi pembentangan pra-projek anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nurwazdin Abdul Razak, wakili kumpulan Yalta akan membentangkan pra-pembentangan bagi video kami yang bertemakan inspirasi motivasi dan bertajukkan keluarga bahagia. Pertama sekali saya mahu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Guru Hasnan Salim dan guru penyedia yang lain kerana telah membenarkan saya untuk membentangkan pra-pembentangan ini. Seperti yang saya katakan, tajuk yang akan kami hasilkan, saya pasti ada yang tertanya-tanya tentang apakah itu Delta. Delta itu perkataan berasal dari bahasa Malta yang digunakan oleh orang Afrika Selatan yang bermaksud kesetiaan. Kumpulan kami dianggotai oleh 7 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Nurwaz bin Abdul Razak, Muklis bin Abdul Rahim, Nur Khalidah binti Abdul Halim, Nur Khairuddin Ayuni binti Kamrul Zaman, Nur Syafqah Sulaim binti Tajul Amir, Adriana Farisha binti Ahmad Zuhairi, Raja Damia Yasmin binti Raja Mahmud. Nama sekolah yang terlibat ialah SMK Sarjana Utama, SMK Taman Desa. Objektif penghasilan video ini adalah untuk memberi kesedaran tentang kepentingan keluarga bahagia. Selain itu, ia juga untuk memberi pembelajaran yang efektif kepada masyarakat dengan video motivasi. Bukan itu sahaja, ia juga untuk memberi kesan yang positif kepada remaja tentang keluarga bahagia. Video motivasi ini boleh memberi kesan kepada masyarakat walau di mana jua. Sasaran projek kami ialah kepada semua ibu bapa di seluruh Malaysia, masyarakat yang ingin memahami apa erti keluarga bahagia, individu yang baru berkeluarga dan mempunyai anak, serta semua murid sekolah menengah dan sekolah rendah. Serta organisasi kumpulan kami ialah Ketua merupakan saya, Nurwaz bin Razak, Penolong Ketua Ayuni, Setiausaha Khalidah, Bendahari Muklis dan AJK Raja Damia, Adirana dan Syafiqah. Tugas bagi kumpulan kami ialah saya, Nurwaz bin Abdul Razak, sebagai memberi tugas kepada ahli kumpulan, mencari bahan mengenai penderaan kanak-kanak dan menyediakan perincian tentang harapan. Muklis pula mencari perincian tentang penerangan ringkas projek, mencari kepentingan institusi kekeluargaan yang utuh. Khalidah pula akan menyediakan slide projek, mencari maklumat kepentingan komunikasi berkesan. Ayumi pula akan mencari maklumat tentang penceraian ibu bapa dan menyediakan maklumat tentang objektif projek. Adrana mencari maklumat tentang tanggungjawab keluarga, meriksa keseluruhan isi kandungan projek
dan mengedit video projek. Raja Damia mencari maklumat berkenaan pengabaian ibu bapa terhadap anak-anak, menyediakan maklumat tentang sasaran projek. Syafiqah akan mencari maklumat tentang ciri-ciri keluarga bahagia dan menyediakan maklumat tentang impak projek. Ringkasan ataupun apa yang kami dapat simpulkan dalam projek ini ialah, pertama sekali, kumpulan kami telah memilih tajuk ini kerana kami dapati bahawa kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai masalah dalam kekeluargaan. Kami yakin kami dapat melaksanakan projek ini kerana ianya sebuah projek yang merangkumi pelbagai aspek yang lebih mudah untuk mendekati individu atau masyarakat. Kami juga telah bercadang untuk bersama-sama merealisasikan projek ini dan memecahkan tajuk kepada beberapa bahagian kecil. Kebanyakan sumber maklumat telah diperoleh daripada sumber seperti melayari internet, media massa dan individu tertentu. Video ini akan disebarkan melalui platform media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, Twitter dan lain-lain. Projek ini tidak memerlukan kos yang banyak dan mungkin tiada kos yang diperlukan. Projek ini pastinya akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat kerana isinya yang dapat memberi kesedaran tentang betapa pentingnya institusi kekeluargaan itu sendiri. Video ini juga akan dijadikan padat dan ringkas supaya dapat menarik lebih ramai anak muda untuk menonton video yang akan dibuat kelak. Cadangan kandungan projek ataupun isi-isi yang akan kami bincangkan pada video tersebut. Kami bercadang untuk membincangkan dan membahagikan ia kepada dua bahagian, iaitu isu semasa yang berkaitan dengan topik dan langkah-langkah atau peranan mengamalkan keluarga bahagia. Jadi, setengah daripada kami akan menceritakan tentang isu semasa berkait dengan topik dan setengah daripada kami juga akan menceritakan tentang langkah-langkah atau peranan mengamalkan keluarga bahagia. Contohnya saya, Nur Wahid Abdul Razak akan menerangkan tentang penderaan kanak-kanak. Muklis pula akan menceritakan tentang kepentingan institusi yang utuh dalam kekeluargaan. Farida akan menerangkan betapa pentingnya komunikasi antara ibu bapa terhadap anak-anak. Ayumi menceritakan tentang kesan terhadap anak-anak disebabkan perceraian ibu bapa. Adirana menceritakan tentang tanggungjawab setiap ahli keluarga untuk memastikan keluarga bahagia. Raja Damia pula akan menerangkan dengan terperinci terhadap pengabaian ibu bapa terhadap anak-anak. Syafiqah akan menerangkan ciri-ciri yang perlu ada dalam sebuah keluarga. Impak projek. Impak projek ini ialah diri sendiri atau kami akan berusaha memainkan peranan kami dalam mewujudkan keluarga bahagia supaya dapat berikan contoh yang baik kepada orang lain. Masyarakat juga mula mengambil langkah insistif untuk mewujudkan keluarga bahagia. Kumpulan sasaran kami mulai sedar dan memainkan peranan masing-masing untuk mengembangkan dan mewujudkan keluarga bahagia. Harapan dalam projek ini ialah kami berharap agar aspek keluarga bahagia dapat mendapat perhatian atau penekanan yang lebih kerana merupakan satu aspek yang penting. Semua pihak sedar akan peranan masing-masing untuk mewujudkan keluarga bahagia. Semua golongan masyarakat, tidak kira bangsa atau agama segala latar belakang, mengamalkan dan mewujudkan keluarga bahagia. Maklumat dan pendedahan tentang keluarga bahagia ini dapat disampaikan ke seluruh pelosok masyarakat. Untuk mengglobalisasikan ideologi keluarga bahagia ini dengan menggunakan lebih banyak platform untuk mengembangkan lagi ideologi keluarga bahagia. Sampai di sini saja perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan SLG 204 dengan tajuk Keluarga Bahagia. Okey, secara keseluruhannya, penghasilan slide ni bagi saya simple, grafik pun tak terlalu banyak dan bolehlah orang kata tak terlalu kelang kabut saya tengok lah, maknanya boleh jelas lah apa yang nak disampaikan. Cuma ada beberapa perkara yang perlu ditambah baikkan lagi, terutamanya dari segi
penggunaan bahasa, susun atur dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama dahulu. Kita pergi slide yang pertama. Kita tengok balik. Tak payah full screen pun tak apa. Tengok full screen macam dia jam kan. Okey, boleh ke atas je, tak ada masalah. Okey, kita pergi yang ini okey, tak ada masalah. Kedua, slide kedua. Okey, slide kedua. Okey, tak ada masalah yang ini. Tersusun. Objektif. Okey, kita pergi pada objektif. Okey. So, berdasarkan objektif yang kamu berikan, kamu ada 4 objektif kat sini. Okey, cantiklah, tak ada masalah. Cuma nak tanya, untuk memberi kesedaran kepada siapa? Siapa yang kamu nak bagi kesedaran tentang kepentingan keluarga bahagia? So, kena tulis, nyatakan kepada siapa nak diberi, untuk memberi kesedaran kepada siapa tentang kepentingan keluarga. Okay. Pertamanya saya lihat projek kamu ni, dia projek yang agak bukan luar biasa. Maksudnya luar, nak kata luar pun tidak, tapi jauh ke depan sikit, sebab ia melibatkan keluarga. Maknanya kamu punya konteks pemilihan projek ni boleh kata jauh juga, tinggi jugalah levelnya sampai dah masuk kepada bab keluarga. Tapi satu percubaan yang sangat bagus sebab tak banyak, tak ramai orang yang nak buat tajuk yang macam ni, keluarga bahagia ni, sebab dia punya skop dia sebenarnya luas. Keluarga bahagia ni, okay, sangat luas. Yang saya melihat sebenarnya, kalau kamu dapat kecilkan skop keluarga bahagia ni kepada dalam konteks pelajar sekolah itu sendiri, itu lebih cantik. Itu cadangan saya lah. Tapi kalau kamu nak stick dengan cadangan ni, tak ada masalah. Maksudnya, katakanlah kamu nak sentuh keluarga bahagia, tapi mungkin nak sentuh satu perkara tentang hubungan anak dengan ibu bapa, cukup dah pun boleh, tak ada masalah. Ataupun cara apa orang kata berhubung, macam mana kata ayat dia, macam mana anak tu, pelajar itu boleh membahagiakan ibu bapa. Itu antara topik-topik yang selalunya level-level sekolah akan bawa lah. Tapi ini pun satu percubaan baik. Tapi saya still nampak ia terlalu luas skopnya. Tengok objektif pun tentang kebahagiaan keluarga, kepentingan keluarga bahagia. Dari segi apa? So benda tu kena lebih jelaskan lagi. Okay. Lepas tu memberi pembelajaran yang efektif kepada masyarakat dengan video motivasi. Kita kena lihat objektif yang kamu nak buat ialah objektif apa yang kamu nak capai dengan penghasilan video ini. So antara objektif ini, cadangan saya ya, tak sama ada kamu nak guna atau tidak, tergantung. Antara cadangan yang saya boleh ketengahkan bila nak buat objektif video ini adalah untuk memberi penerangan kepada kepada penonton ataupun kepada pelajar atau kepada rakan-rakan tentang kepentingan hubungan yang baik bersama dengan ibu bapa. Macam tu. Contoh macam tu. So dia akan jadi lebih kecil lagi. Okay, daripada kita bawa besar-besar. So bila bawa besar, kita kena ulas dengan banyak benda nanti. So bila kita dapat kecil-kecil lagi bagus. Okay. Untuk memberi kesan yang positif kepada remaja tentang keluarga bahagia. Macam mana ya? Lebih mudah kalau kamu fokuskan kepada okay. Ataupun kamu boleh buat je satu tajuk dia keluarga bahagia, tapi fokus kepada isu-isu yang kamu nak sentuh. Itu lebih mudah. Maknanya kamu akan terfokus kepada sebagai contoh, isu yang ada sekarang ni ialah isu remaja memberontak. Okay, memberontak ataupun isu remaja yang kata tidak hormati ibu bapa contoh. So anda boleh fokus kepada yang itu. Dia lebih kecil sikit. Yang ini so, keluarga bahagia ni sangat besar. Besar sangat dia punya skop cerita dia. So saya tertanya-tanya apa yang kamu nak sentuh. Walaupun kamu ada nyatakan apa yang kamu nak sentuh tadi, tapi still saya rasa macam terlalu besar bagi kamu lah. Saya lebih suka kalau kamu dapat kecilkan skop tersebut lah. Okay, tak apa, kita go through dulu macam mana, kita tengok macam mana nanti. Okay. Video macam yang boleh memberi kesedaran, ini bukan objektif lah. Okay.
Dia lebih kepada kalau nak objektif tulis memberi kesedaran tentang apa. Macam itulah. Okay. Baik, next kita pergi kepada sasaran projek. Okay. Sasaran projek kamu pun agak umum dan agak besar. Okay. Pertama ibu bapa, lepas tu masyarakat, okay. Individu yang baru berkeluarga, nampak dia punya level tu makin lama makin naik, makin tinggi. Okay. Last sekali bawah sekali baru pelajar sekolah. So apa kata kamu buat sasarkan video ni, kamu bayangkan kalau kamu tengok video ni sesuai untuk siapa dulu? Sebab tu sebenarnya tajuk dan juga objektif video perlu tepat. Okay. Sebab kadang-kadang kalau kita nak fokus pada pelajar, contohlah kamu nak video ni difokuskan pada pelajar sekolah kamu. Okay. Maka wujudkan level yang rendah sikit. Sebab makin tinggi kamu buat level terutama sasaran, projek sasaran kamu, maka makin banyak kamu kena fikir macam mana nak catch up dia orang punya hypertension orang kata dia orang punya orang kata ekspektasi. Tengok video ni macam mana? Macam itulah. Tapi tak salah apa yang kamu cadangkan ni, betul, tak ada masalah. Cuma saya lihat mungkin faktor yang akan menyebabkan kamu punya projek ni susah sikit nanti adalah untuk kumpulan sasaran itu sendiri. Tapi satu percubaan yang sangat baik untuk kumpulan sasaran yang sebesar ini, tak ada masalah. Okay. Baik, next. Okay, carta. Carta ni salah kalau ikutkan. Kalau tengok carta dia mesti ada gambar dan bermula dengan hierarki yang paling tinggi. Siapa ke hierarki paling tinggi sekali dalam organisasi awak, iaitu guru penasihat. Mesti ada guru penasihat. Okay, lepas tu mesti ada carta macam aliran tu, garis aliran. Maksudnya guru penasihat, lepas tu bawah dia ada ketua, penolong, setiausaha, bendahari, AJK dan sebagainya macam tu. Okay, kena ada buat carta. So carta tu sila tengok kembali dengan kawan-kawan yang lain, ataupun paling tidak pun tengok dengan Google ke apa, macam mana contoh carta yang terbaik. Okay, boleh tengok juga rakaman-rakaman yang lain yang saya dah upload, macam mana carta mereka. Komen-komen saya lebih kurang sama lah. Yang ini belum sampai carta yang saya nak lah. Okay, carta tu mesti lengkap, ada gambar, ada nama, ada jawatan, macam tu lah. Okay. Okay, next, skop tugas. Skop tugas pun, okay, skop tugas jelas. Semua orang ada peranan dia masing-masing. Cuma, kan cantik kalau dibuat jadual tu semua, kamu ada 6 orang aja. Kalau ada 6 ke 7 orang. Kalau boleh dibuat dalam satu page lagi senang. Senang kan. Orang kata tak payahlah sebab nama yang ruangan nama kamu tu buat sebesar alam tu. Okay. Maknanya kalau orang tu rabun jauh boleh nampak kan nama je, tapi bahagian skop tu kan tu kecil dia punya tu. So tak apa. So perbaiki lagi perbaiki lagi daripada dia punya susun atur dan sebagainya lah. Okay. Okay, ringkasan. Saya nak sentuh ringkasan. Yang ini penting. Dekat bab ringkasan, nama pun ringkasan. Tapi kamu tak letak ringkasan. Kamu letak cerita yang panjang dan mana saya pun macam nak baca tu susah juga kadang-kadang. Okay. Jadi apa yang saya cadangkan kena buat dalam bentuk point. Cari keyword yang penting dan letakkan dalam bentuk point. Itu lebih baik lagi. Okay. Okay, jadi kalau kata ringkasan yang pertama kamu nak cerita pasal kenapa nak pilih, tulislah pilih sebab kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai masalah dalam kekeluargaan. Okey, saya nak tanya, tak kisahlah siapa nak jawab pun. Macam mana kamu yakin yang kebanyakan rakyat Malaysia ni mempunyai masalah dalam kekeluargaan? Apa buktinya? Apa dia tak dengar? Dekat sikit mic tu. Kami banyak kisah internet dan banyak dua kata yang banyak tak jelas Wais, tak jelas. Tak apa jelas. Dia bunyi. Okey. Okey. Kami banyak kisah internet dan kebanyakan ni dia kata kes masalah keluarga ni semakin meningkat.
Tak apa jelas Wais. Memang tak dengar suara awak. Suara awak tenggelam. Boleh buka dia punya tu. Okey, cuba. Um, Kami banyak search kat internet Okey. dan kebanyakannya dia kata kes semakin meningkat. Okey. Yang kamu tengok dalam internet tu apa dia sebenarnya? Macam Berita, dalam jurnal, macam kajian. page dalam internet. Umum. Kalau tengok dalam internet, sumbernya mungkin sahih, sumbernya mungkin tak sahih. So tak kuat. So ada tak kajian yang mengatakan memang betul 70% rakyat Malaysia ada masalah dalam keluarga? Ada tak kajian tersebut? Contohlah. Ataupun nak lebih tu pasal kata bila kamu buat tajuk ni, dia terlalu tinggi, besar sangat. Unless, contoh kamu nak buat tajuk ni tak ada masalah, tapi kamu punya asas untuk kamu memilih tajuk ni adalah contoh macam ni. Kami memilih tajuk ni kerana daripada hasil database yang kami dapat melalui UBK, melalui perbincangan daripada unit bimbingan dan kaunseling. Sebab UBK tempoh hari selepas BKP dia ada buat satu soal senarai semak kan, senarai semak keperluan baharu. Kat situ akan ada yang item-item yang kena jawab ya tidak tu kan. So kan ada dia punya item tu, tak salah saya, yang berkaitan dengan keluarga. Okay. Rupa-rupanya seramai daripada 300 orang pelajar sekolah saya, contohlah 300 orang pelajar sekolah saya, 100 orang mengatakan mereka bermasalah dengan keluarga mereka sepanjang PKP. Itulah asas yang kita boleh guna untuk kamu jadikan tajuk kekeluargaan ni sebagai projek kamu. Itu yang saya nak. Bukan hanya daripada bacaan di internet, lepas tu paper, semua-semua tu. Paper boleh dipercayai, tapi sumber daripada paper tu pun mesti dia dia orang ada petik. Kalau kata daripada internet, saya search internet dapat tahu ini. So sumber internet ni dia kekurangannya ialah tidak dapat disahkan dengan betul. Mungkin sumber tu sumber betul, mungkin sumber tidak betul. So mana kita nak sumber yang betul? Kena faham level kamu level sulung. Level sulung kita nak ajar kamu cari sumber yang sahih, yang tepat, yang benar. Dalam masa yang sama kamu kena ada justifikasi terhadap apa yang kamu buat. Kenapa kamu pilih tajuk ni? Kenapa pilih itu? Kenapa pilih ini? Kenapa tak pilih itu? Kenapa tak pilih ini? Saya berbeza, saya punya komen dengan bongsu dengan muda. Bongsu muda kalau dia orang buat macam ni saya kata okey tak apalah, it's okay. Tak ada masalah. Tapi dengan kamu saya nak tahu kenapa, apa justifikasi kamu pilih isu tersebut. Dan bila kamu kata hanya kerana kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai masalah dalam kekeluargaan, saya apa buktinya? Saya tengok ramai je orang kat luar tu berjalan-jalan, kita buat tempahan hotel dekat Langkawi penuh aja. Dekat mana yang kata ada masalah dalam kekeluargaan? Nampak dia punya, saya boleh argue macam tu. Melainkan kamu ada data. So kena berjumpa dengan guru kaunseling kamu, dapatkan data-data yang diperlukan. Kan dekat hari tu masa buat senarai semak tu dia ada item diri sendiri, rakan, keluarga, asalnya ada. Kamu kena tengok balik. Mana kalau kata daripada hasil dapatan yang penuh tu, kata sekolah kamu ada 1,000 orang, daripada 1,000 tu 500 mengatakan menjawab item banyak kepada keluarga, maka itulah asas kamu untuk digunakan supaya kamu boleh buat video. Sebab tu bila dapat macam tu, kamu boleh buat satu video projek khas ditujukan kepada pelajar-pelajar sekolah kami yang mempunyai masalah dalam perhubungan keluarga. Nampak? Dia lagi kecil. Pergi kepada pelajar. So kamu tak payah fikir-fikir, sibuk-sibuk fikir pasal ibu bapa, pasal orang yang baru nak berkahwin, orang baru yang nak berkeluarga. Semua-semua tu belum sampai lagi. So sekarang ni kita punya video project ni adalah tujuannya untuk membantu rakan sekolah kita. Maknanya bila rakan sekolah kita tengok video ni dia macam, oh ya ke, oh macam ni rupanya. Itu fokus kita. Kalau orang yang baru kahwin, orang yang apa semua tu tengok dan diorang rasa itu boleh beri input tambah, itu bonus. Tapi kena faham kita punya fokus adalah pelajar kawan-kawan kita dulu. So sebab tu rendahkan sikit fokus kepada rakan-rakan sekolah. So sasaran tu kena kalau boleh ubah sikit.
Ubah kepada kawan-kawan sekolah ke, kepada pelajar tingkatan 1, tingkatan 2. Sebab apa kamu kata kamu nak pelajar tingkatan 1, tingkatan 2? Contohnya sebab daripada 500 orang yang menjawab masalah dengan keluarga, hampir separuh pelajar tingkatan 1 dan 2 adalah daripada mereka yang menjawab tu. Contoh macam tu. So bila kamu ada data-data tu yang senang bila kamu nak buat projek. Sebab kamu dah tahu nak fokus kepada siapa. Tak perlu lagi kita nak fokus pada orang-orang yang tak perlu, yang tak penting. Faham maksudnya Saya harap kamu faham dengan apa yang saya sampaikan tu. Okay? Okay. So kami yakin dapat melaksanakan projekan sebuah projek yang menakui pelbagai aspek lebih mudah untuk mendekati. Okay, so benda tu tak ada kaitan sangat pun. Okay, itu di belakang ceritanya. Okay, so tak perlu. So merealisasi pun salah. Merealisasikan. Real. R-E-A-L. Realisasikan. Berapa bahagian kecil. Kebanyakan sumber diperoleh dari sumber melayari internet bidang masa individu tertentu. So siapa individu tertentu tu? Mungkin kamu kata kami ada buat temu bual dengan seorang pakar keluarga atau kaunselor keluarga ataupun dengan tak kisah siapa pakar tu, sebut nama, apa dia punya kelayakan, berapa lama dia dah dalam bidang ni. Itu baru reliable, baru nampak okay, good, ada rujukan yang sahih, ada rujukan yang mantap untuk kamu buat projek ni. So daripada mereka punya pandangan, mereka punya perkongsian lah kamu boleh buat satu video yang berkaitan dengan keluarga ni. Nampak tak dia punya kenapa kita tekankan benda-benda macam ni. Okay. Video ni akan disebarkan platform apa semua tu. Okay, tak apa. Tapi itulah WhatsApp, Instagram, Twitter tu huruf T, I, W tu huruf besar. Okay, kena jaga tanda baca. Tanda baca, tanda nama, semua tu kena tu. Jarak dia, projek ini tak ada jarak kan. Projek ini telah tidak memerlukan kos. Okay. Buat semua tu dalam bentuk point pun dah cukup. Kos sama dengan kosong. Settle, saya faham. Kan daripada kamu sebut banyak-banyak tu, buat apa? Kita nak jimatkan masa orang baca. Okay. Okay, dia ni ringkas. Itu tak perlu. So, banyak ringkasan ni kamu kena ubah. Okay. Keduanya, daripada ringkasan ni, kamu juga tak terangkan apa perancangan kamu sebenarnya. Selepas, antara perancangan kamu apa dia? Nak buat video bila, nak dapatkan konten tu bila, nak tu ni bila, tu bila ni, itu benda tu tak disebut sangat. Okay, kalau ada jadual lagi bagus. Tarikh ni apa nak buat, tarikh ni apa nak buat. Itu yang penting sebenarnya, itu yang kita nak tengok. Apa yang kamu nak buat, barulah kita nampak dengan lebih cantik lagi apa yang kamu akan laksanakan dalam projek kamu tu. Okay. Okay, next, lepas ringkasan adalah cadangan kandungan. Okay, cadangan kandungan. Okay. Penggunaan grafik untuk cadangan kandungan ni agak tidak tepat bagi saya sebab kamu guna tu macam dia tak kena lah. Okay, lebih baik kamu buat dalam bentuk bukan gabung macam ni. Maksudnya kalau nak buat bubble sekalipun, bubble yang terpisah. 1, 2, 3, 4 macam tu. So kita nampak satu-satu benda tu. Itu lebih baik. Kalau macam ni, saya tu tanya dah gabung dengan tiga-tiga apa jadi kat tengah-tengah tu. Okay. So dia tak kena dengan dia punya grafik tu. Better awak buat dalam bentuk kotak je. Wais buat apa? Betul, Mukris buat apa? Khalidah buat apa? Macam tu. Lagi senang. Kan bentuk jadual ke lagi nampak teratur. Benda-benda macam tu. Okay. Okay. So apa lagi? Masih lagi saya tak nampak juga apa storyboard kamu nak buat. Apa yang kamu nak laksanakan. Okay, sekarang ni saya nak kamu cerita. Bila kamu buat video ni nanti, apa yang kamu akan kongsikan kepada mereka. Yelah macam ni yang kamu tadi menceritakan kesan apa semua tu. Bila gabungkan tu, so dia akan jadi sebuah penceritaan ke, dia akan jadi sebuah dokumentasi ke, dia akan jadi orang kata lakonan ke, dia akan jadi apa? Cuba cerita dengan saya sebab saya masih lagi tak nampak dia punya tu. Motivasi. Setiap orang akan menceritakan tentang topik-topik yang telah diberikan. Okay. So macam pengucapan awam yang mana kamu setiap seorang akan cakap, betul? Tapi dengan gaya pengucapan awam lah. Okay. Okay. Baik. Faham. Okay. So lepas tu kamu akan gabung. Macam itulah. Okay.
Cuma itulah saya tengok tajuk-tajuk yang kamu fokus ni pun agak berat sebenarnya. Menceritakan tentang kesan penceraian. Wah, tinggi sungguh ni. Menerangkan dengan terperinci terhadap pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak. Dia macam, yelah kita faham benda tu memang berlaku. Cuma konteks dia tu terlalu besar. Okay, sampai kamu nak sentuh pasal bab penceraian, bab pengabaian anak-anak. So benda tu, okay, kalau kamu yakin kamu boleh buat, tak ada masalah. Dengan saya mudah je. Kalau kamu yakin kamu boleh buat, kamu boleh hurai dengan baik, dan bila orang tengok, okay, cuba bayangkan, kalau kawan-kawan kamu tengok video kamu ni, mereka faham tak apa yang nak disampaikan? Satu. Keduanya, bila kawan-kawan kamu tengok video ni, mereka dapat relate tak dengan diri mereka? Okay? Ataupun yang ketiga, bila diorang tengok video ni, diorang rasa boleh ke mereka aplikasikan dalam hidup mereka seandainya kalau memang mereka ada masalah tersebut? Okay? Dia seolah-olah macam, okay dah tajuk kamu, tapi kamu seolah-olah macam dalam tempoh, katalah setiap orang 3 minit kan, kamu ada 7 minit. Dalam tempoh tu, kamu nak menceritakan semua benda dalam satu video. Faham tak maksudnya? Okay, semua benda dalam satu video tu, nanti orang akan, kesukaran yang saya nampak dia orang akan mula tak fokus. Dia lain kalau 7 orang ni, ialah ada topik-topik dia, tapi topik-topik tu dapat di-cover dengan lebih ringkas dan lebih mudah untuk difahami. Pernah tengok video ML Studio? Oh, benar-benar. Okay, kalau tengok ML Studio punya style, lebih kurang macam tu. Okay, dia ada satu tajuk besar dan diorang hurai macam tu. Dia lebih baik macam tu style dia. Cuma untuk yang style kamu ni kan, buat yang macam style, saya tak kata kamu perlu tiru lah. Maksud saya tu, dia punya tajuk tu lebih kurang macam ML style, tapi setiap orang tu dia bawa isi yang berbeza. Contoh cerita pasal keluarga bahagia, awak satu isi. Yang orang kedua isi yang kedua, isi ketiga. So bila sampai isi awak urai sikit, ada contoh dia apa semua. Okey, orang yang kedua pula, orang yang ketiga pula, orang keempat pula. So bila kita rangkum tu, dia tak ada nampak besar sangat. Tak ada nampak macam wah yang ni mencerita kesan, lepas tu ini menceritakan tanggungjawab, lepas tu menceritakan tentang pengabaian, menerangkan ciri-ciri. So banyak benda kamu nak cover dalam satu video. Kena faham Okay, boleh je kalau kamu nak buat macam tu, tak ada masalah, tapi panjang lah. Okay, dia macam contohnya kalau saya tak kata salah lah, betul. Itu pula kamu bincang balik. Contohnya kamu kata menerangkan dengan terbincang tentang pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak. Kamu tajuk besar pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak. Mungkin 3 orang yang pertama cerita pasal contoh. 3 orang yang kedua cerita, 3 orang yang seterusnya cerita pasal apa langkah yang boleh kamu lakukan untuk membantu mengelakkan pengabaian. Settle. So tak berat, orang tengok pun tak berat. Faham tak? Orang tengok pun video kamu ni tak berat. Walaupun video kamu setiap orang 3 minit. Iyalah betul lah, so, setiap orang 3 minit, tapi tak berat. Sebab orang tahu ada kesinambungan. Orang pertama cerita pasal poin pertama 3 minit dan 2 minit macam tu. Lepas tu yang kedua, ada kesinambungan dia. Poin kedua pula, poin ketiga, macam tu. So poin pun jangan banyak-banyak. Mungkin kalau daripada kamu ada 7 orang, 2 orang cerita poin yang ada kaitan dengan tajuk. Kedua, mungkin langkah dia. Boleh je kalau kamu nak sebut macam tadi, menceritakan kesan, tanggungjawab, ciri-ciri, boleh, tapi jangan banyak sangat. Sebab manusia ni, mereka suka angka ganjil. Okay, so paling cantik 3 perkara. Maksudnya nak ceritakan kesan pun 3 je, tak payah banyak. So orang tahu kesan, pengabaian, pengabaian anak-anak rasa down, ni ada ni, cukup, settle. Betul, ubah dengan benda lain. Sebab orang nak tengok yang simple-simple je. Macam tu faham dia punya tu. Tapi tak salah kalau kamu nak gunakan semua tajuk, tak salah. Tapi cara kamu menyampaikan tu yang akan menentukan sama ada benda tu baik tak baik. Okay? Boleh Okay, so seterusnya impak. Impak.
Okey, kepada diri sendiri atau diri sendiri atau kami akan berusaha, okey, better kamu buat macam ni kan, impak kepada diri sendiri, lepas itu buatlah point. Pertama, diri sendiri, point macam tu. So dia bila saya baca macam ni macam bersambung pula perkataan dia tu. Okay. So kalau nak diri sendiri, okay, apa dia? Okay, bila sebut impak ni ialah perkara yang akan terjadi selepas kamu tengok video tersebut. Lepas kamu tengok video tu, apa yang kamu akan rasa? Apa akan terjadi? Adakah dengan lepas tengok video tu kamu rasa lebih banyak maklumat tentang keluarga bahagia ni akan kamu perolehi? Ataupun dengan adanya video ini kepada masyarakat akan lebih peka dengan apa-apa. Kepada rakan-rakan sekolah, mereka akan lebih jelas dan faham tentang peranan sebagai seorang anak. Contoh macam tu. Faham tak dia punya tu kan? Mungkin sebagai rakan-rakan sekolah, mereka akan lebih jelas tentang apa itu hubungan yang baik dengan ibu bapa. Mereka akan lebih jelas kesan-kesan mengapa kenapa perlu menjaga hati ibu bapa, contoh macam tu. So benda-benda macam tu relatekan dengan apa yang kita dah buat dalam video, dan cuba tengok impak ni kena selari dengan kumpulan sasar. Siapa yang kita target? Kalau kita target kepada pelajar sekolah, kawan-kawan sekolah, so banyakkan kepada rakan-rakan sekolah dan masukkan sikit kepada kita. Negara ke masyarakat tu 1-2 cukup lah, tak payah banyak. Okay. So harapan pula okey, harapan pun banyak, tapi yang kamu nak sentuh dia macam ni. Bila sebut harapan projek, apa yang kamu harapkan daripada video ni? Kamu sebagai seorang yang membuat video ni, apa yang kamu harapkan kepada orang yang menonton video ni? Itu maksud saya lah. So, harapan yang kamu harapkan daripada video ini ialah lebih ramai yang akan peka tentang tentang kepentingan hubungan baik dalam keluarga, contoh kan. Lebih ramai yang akan sedar dan faham tentang peranan sebagai seorang anak, contoh macam tu. Ataupun kalau kata nak tu lagi, harapan kami adalah supaya video ini dapat membuka mata rakan-rakan yang ada di luar sana tentang apa yang akan tentang peranan sebagai seorang ibu dan bapa, contoh macam itulah. So benda-benda macam tu, ataupun yang paling kalau kata nak lebih tinggi, harapan kami adalah supaya video ni dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Okay. So ayat-ayat yang simple-simple je, tak payahlah ayat-ayat yang bombastik sangat. Okay. Macam nak mengglobalisasikan ideologi keluarga bagi. Macam mana kamu nak mengglobalisasikan? Kamu faham tak maksud mengglobalisasikan ideologi tu? So kalau kamu tak faham pun, maksud dia pun susah. Saya faham lah nak mengglobal mana, nak supaya keluarga bahagia ni bukan satu ideologi sebenarnya. Bukan ideologi. Dia lebih kepada, macam mana kita nak kata, memang satu perkara yang wajar ada dalam kehidupan sebuah keluarga kan. Mungkin betul juga term ideologi, tapi saya tak rasa ideologi ni dia lebih tepat, sebab selalu bila sebut ideologi ni adalah perkara yang kita pegang daripada tu dalam kehidupan kita, macam itulah. Okay, so secara keseluruhannya tidak ada masalah bagi saya. Cuma saya boleh luluskan tajuk ni, tak ada masalah, kami boleh luluskan tajuk ni. Cuma saya nak tanya kamu balik, kamu bersedia ke ataupun kamu boleh ke bawa tajuk yang sebesar ini untuk dijadikan sebuah projek? Kalau boleh, tak ada masalah, okay, go on, buat pindaan-pindaan daripada apa yang saya dah kata tadi. Kalau rasa besar sangat, nak kecilkan lagi, okay, buat pindaan, kecilkan tajuk, tak spesifik kecilkan tajuk, maksudnya kecilkan skop apa semua tu, bincang balik dan hantarkan slide-slide yang baru tu kepada saya. Tak kisahlah sama ada kamu tukar atau tak nak tukar, terpulang kamu hantar kepada guru penasihat akan hantar kepada saya untuk saya buat semakan. So kita akan buat semakan dulu sampai saya kata on, baru jalan. Okay, so dalam tempoh seminggu 2 minggu ni kamu buat dulu, saya akan buat semakan, mana kalau ada pembetulan kena betulkan, hantar balik, betulkan, hantar balik sampai saya kata on. Okay, so jangan fokus kepada terus buat projek. Fokus untuk siapkan dulu, baiki dahulu slide-slide macam ni dulu. Okay, lepas tu nanti baru kita dah puas hati, barulah kamu akan laksanakan tugas yang jalankan projek ini. Okay,
Boleh ya? So, Okay. So saya rasa itu saja di pihak saya. Terima kasih banyak-banyak. Macam saya kata tadi, saya nak ucapkan tahniah sebab projek kamu diluluskan dengan major correction. Correction itu saya serah pada kamu. Kamu nak ubah totally ataupun nak pilih, nak kecilkan skop atau nak biarkan terpulang pada kamu, saya serahkan. Seandainya ada perubahan yang besar ataupun perubahan kecil ataupun kamu tak nak ubah, kena maklum balik kepada guru penasihat dan slide apa semua tu perlu dihantar kepada saya untuk dapatkan pengesahan dan disemak semula lah. Okay? So saya harap dengan apa yang telah saya nyatakan tadi dapat dijadikan sebagai panduan supaya kamu boleh laksanakan projek kamu dengan lebih baik lagi lah di masa depan. So saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.